Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 19 September bersama saya Ardi Herman Marzi dan jurubahasa isyarat Azizah Muhammad Isa, dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Demi beras murah, pengguna sanggup tunggu lama. Juga penternak kerbau kerugian hampir RM12,000. Program jualan rahmah beras yang bermula hari ini menawarkan beras import pada harga lebih murah berbanding pasarannya dengan sasaran agihan kepada golongan yang memerlukan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Fuziah Saleh berkata, susulan kekurangan beras putih tempatan ketika ini, pihaknya memutuskan subsidi diberi ke atas beras import dengan harga jualannya pada sekitar RM13 hingga RM14 bagi setiap kampit 5 kilogram. Jelas Fuziah, diskaun subsidi itu akan dipastikan tidak lebih daripada yang kerajaan mampu berikan. Fuziah berkata, pihaknya menyasar pelaksanaan jualan berkenaan diperluas kepada 222 kawasan parlimen, di samping menggalakkan ahli parlimen dan pemimpin setempat mengambil bahagian mengurus dan merancang melaksana program seumpama itu untuk pengundi kawasan masing-masing. KPDN menggunakan peruntukan jualan rahmah RM150 juta yang diberikan kerajaan sebelum ini bagi menjayakan inisiatif yang bertujuan untuk membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat. Selain itu, katanya, jualan itu nanti turut mensasarkan penempatan B40, kawasan rumah kos rendah, khususnya di projek perumahan rakyat PPR. Langkah itu salah satu mekanisme untuk kerajaan sampaikan kepada golongan yang amat terkesan dan memerlukan. Semalam Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menegaskan kekurangan beras putih tempatan di pasaran adalah disebabkan berlakunya pembelian panik. Sebelum ini beras tempatan tidak dipedulikan termasuk dalam kalangan peniaga sendiri. Namun permintaannya meningkat berikutan harga beras import yang naik memaksa pengguna beralih kepada beras tempatan. Sementara itu, di Perak, demi mendapatkan beras pada harga murah, pengunjung Karnival Madani di Lahad Ipoh sanggup beratur panjang dan menunggu lama semata-mata untuk mendapatkan makanan keperluan asas itu. Malah ada di antara mereka yang datang seawal 7 pagi walaupun karnival tersebut bermula pukul 9.30 pagi bagi memastikan dapat membeli beras. Menurut pengunjung, sebaik mengetahui mengenai jualan tersebut, mereka berpakat untuk datang beramai-ramai demi mendapatkan bekalan beras. Menurut pembeli, Zanariah Atta yang juga peniaga, dia yang menjual nasi lemak sukar mendapatkan bekalan beras tempatan. Katanya setiap hari dia perlu ke merata kedai untuk membeli beras tempatan, namun sukar mendapat bekalan tersebut. Memang susah dapat. Akak menyaga sikit-sikit, menyaga nasi lemak kan. Barang beras pun mahal. Jadi dapat yang murah ni, alhamdulillah lah, murah lah kan. Tambah sekarang menyaga, amatnya susahnya. Langkah kerajaan melancarkan jualan rahmah beras yang bermula hari ini sangat membantu rakyat. Harga sekampit beras import 5 kilogram pada harga RM15 itu sangat meringankan beban rakyat yang rata-rata sukar mendapatkan bekalan beras tempatan. Pada saya berpatutanlah kerana ini beras bukan daripada beras tempatan ni. Kalau tengok biru tu kan, dia beras import lah ni. Ya. Jadi kalau di luar ni mungkin kepada RM44 lah. Sini 10 kilo baru RM30. Kalau beras tempatan pun RM26 lebih. Ya. Jadi saya kata memang setujulah. Bersyukurlah dapat harga macam ni. Sementara itu, Exco Kerajaan Negeri Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, melihat kepada sambutan menggalakkan orang ramai terhadap karnival jualan tersebut, ia akan diadakan secara menyeluruh di Perak. Ini adalah kesempatan untuk mereka mengambil, cumanya kita dapat laksanakan program tersebut di mungkin-mungkin lain.
mereka juga dapat menikmati harga dan juga khidmat yang ditawarkan. Jadi buat masa ini kita tengok kalau sekiranya apa yang direspon di Mukim Lahad ini memberi kejayaan, maka kita minta penghulu-penghulu lain juga ambil inisiatif buat program yang sama di kawasan-kawasan dan mukim mereka, insyaAllah. Katanya ketua-ketua kampung dan penghulu akan digerakkan untuk mencari lokasi sesuai bagi mini karnival di kawasan-kawasan pedalaman supaya penduduk mudah mendapat bekalan pada harga murah. Tindakan parti dari Pakistan dan India yang menyelundup masuk melalui Sungai Golok sebelum ditahan baru-baru ini dikenal pasti enggan masuk secara sah. Ia bagi mengelak tujuan mereka ke Malaysia untuk bekerja secara haram dikesan. Mereka untuk masuk ke Malaysia, mereka perlu ada visa. Visa untuk datang ke Malaysia. Dan tujuan mereka, apabila mereka cuba masuk melalui jalan yang sah, mereka perlu ada sebab yang sah untuk mereka berada di Malaysia. Walaupun untuk melancong, kita akan buat temuduga, kita akan buat beberapa proses. Apa tujuan dia mereka berada di Malaysia. Dan kesannya, warga India dan warga Pakistan antara yang teramai kita keluarkan notis penolakan ataupun NTL. Iaitu bila mereka melalui jalan yang sah, Government Immigration membuat semakan bahawa mereka ni bukan tujuannya untuk datang melancong, tetapi mereka datang bekerja. Jelasnya lagi, berdasarkan temuduga yang diadakan oleh pihak immigration sebelum ini, kebanyakan mereka mengatakan datang untuk melancong. Namun ia sebenarnya adalah di sebaliknya apabila gagal mengemukakan dokumen termasuk tempat tinggal. Untuk memudahkan laluan parti berkenaan, mereka memilih turun ke Thailand secara sah namun masuk ke Malaysia menerusi pangkalan haram di Sungai Golok. Justru katanya pihaknya dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM akan memperketat kawalan di sempadan bagi mengekang kegiatan berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau sempadan Malaysia-Thailand menyusuri Sungai Golok di Pengkalan Kubo Tumpat hari ini. Media sebelum ini melaporkan kegiatan sindiket penyeludupan manusia yang menjadikan sebuah hotel bajet di Kota Baru, Kelantan sebagai rumah transit pendatang asing tanpa izin parti terbongkar dalam serbuan OP gelombang 5 pada 13 September lalu. Hasil serbuan itu membawa kepada penahanan 51 parti terdiri daripada 39 lelaki dan 4 wanita warga India. 2 lelaki Pakistan serta 2 wanita dan 4 kanak-kanak lelaki warga Thailand berusia antara 2 hingga 60 tahun. Umat Islam di Malaysia diminta untuk menghentikan penyebaran video-video ajaran sesat Si Hulk di semua platform media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata beliau bimbang sekiranya ia terus disebarkan dikhawatiri mudah mempengaruhi pihak yang mungkin kurang iman atau tidak mempunyai pengetahuan akidah yang kukuh dengan ajaran dan doktrin Si Hulk. Saya mau mengingatkan rakyat bahawa sebarang perkongsian kandungan yang bersifat palsu, jelik dan mengancam adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Oleh itu, diharapkan masyarakat tidak panik dan tidak secara langsung membantu usaha pengikut ajaran Si Hulk menyebarkan fahaman mereka dengan berkongsi video. Jelas beliau pihaknya mendapat makluman dan pertanyaan ramai tentang video-video ajaran sesat Si Hulk yang terus dikongsikan di media sosial. Oleh itu, katanya video ajaran sesat tersebut perlu dihentikan dengan apa niat sekalipun dan ia merupakan tanggungjawab bersama dalam menyekat agenda manipulasi masyarakat Islam. Menurut Datuk Dr. Muhammad Naim, pengikut-pengikut ajaran sesat Si Hulk kini dilaporkan berada di New Zealand setelah ajaran berkenaan difatwakan sesat oleh negeri Johor. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sedang memantau ajaran tersebut dengan kerjasama badan Islam seperti FIANS di New Zealand dan akan mengambil tindakan sewajarnya bagi membantu menghentikan ideologi sesat tersebut. 2 pekerja kilang sesak nafas selepas sebuah kilang ais mengalami kebocoran gas amonia
di persiaran industri rapat di Simpang Pulai awal pagi tadi, mangsa membabitkan lelaki dan wanita masing-masing berusia 25 dan 33 tahun. Mereka pun stabil di zon kuning selepas dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB, Ipoh. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, kejadian berlaku pada 5.11 pagi dan ketika kejadian, kedua-dua mangsa berada di kilang bersebelahan. Menurutnya, berdasarkan maklumat penyelia kilang, paip saluran gas amonia bocor dan bau gas dapat dikesan dalam jarak antara 30 hingga 90 meter. Katanya, pasukan khas bahan kimia berbahaya Hazmat membuat size up serta diver 1 untuk masuk ke dalam kawasan hot zone. Insiden dikawal jam 10 pagi, namun pemantauan berterusan dilakukan bagi memastikan tiada lagi risiko. Seorang penternak kerbau yang mempunyai 150 ekor haiwan itu kerugian hampir RM200,000 apabila ternakannya ada yang ditemui mati dan ada yang hilang. Selepas diperiksa, 9 daripadanya ditemui mati, manakala 13 ekor kerbau masih belum dijumpai. Penternak G. Yuvan Kumar, 24 tahun berkata pada awalnya dimaklumkan pada jam 12.30 tengah hari semalam, 3 ekor kerbaunya telah mati sebelum menemui satu tong berisi gula merah disyaki bercampur racun di ladang kelapa sawit di Kampung Barisan, Suabetung, Port Dickson. 2 bulan lepas, Tauki milik tanah ni ada call kita. Call saya punya adik, bagi tahu dia bising. Dia bagi tahu dipanggil keluarkan kita punya kerbau. Lepas tu dia ugut saya punya adik. You tak keluarkan you punya kerbau, saya akan letak racun atau saya akan panggil orang lain tangkap you punya kerbau. Dia akan letak. Dia cakap macam itulah. Bangkai kerbau itu dijumpai secara berperingkat di lokasi berbeza sekitar ladang bermula pagi semalam hingga pagi ini, membabitkan pelbagai baka termasuk kerbau sapi jantan seberat 900 kg yang dibeli dengan harga RM12,000. Yuvan sekeluarga menternak kerbau sejak 3 keturunan dan kejadian ini tidak pernah berlaku. Satu laporan polis telah dibuat semalam di Balai Polis Linggi dan Balai Polis Port Dickson untuk tindakan lanjut pihak polis dan Jabatan Veterina Negeri Sembilan. Hari ini menang, esok harga minyak turun. Masih bersama berita Al-Hijrah, Pelaburan Hartanah Berhad, Amanah Hartanah Bumiputra AHB yang berlandaskan syariah mampu memberi keuntungan 2 kali setahun. Ketua Pegawai Eksekutif Pelaburan Hartanah Berhad PHB, Muhammad Damshal Awang Damit berkata keuntungan itu selepas penolakan zakat, selain mengekalkan harga prinsipal RM1 seunit. Jelas Muhammad Damshal, instrumen penting kewangan Islam itu dapat memacu pertumbuhan mampan, lebih-lebih lagi ketika berdepan pelbagai cabaran ekonomi. So investment kami ini, antara benefit Islamic finance yang kami buat untuk investment dalam property, kami memberikan satu facility ataupun kemudahan kepada operator. Contohnya, hospital. Apabila kami membeli hospital operator can fokus memberikan perkhidmatan yang baik kepada klien. Jadi hospital ni kita boleh membantu perkembangan hospital. Menurut beliau, untuk menyahut cabaran memacu pertumbuhannya mampan, masyarakat perlu mempunyai literasi kewangan yang tinggi seperti kemahiran, pengetahuan dan keyakinan untuk membuat keputusan kewangan yang bijak dan kemampuan menjada pendapatan. Dalam berdepan pelbagai cabaran ekonomi seperti faktor demografi membabitkan penuaan penduduk, pendapatan yang tidak stabil, penipuan dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui kru berita Al-Hijrah pada Majlis Forum Kewangan Islam Kuala Lumpur ke-18 Cliff 2023 di Ibu Negara siang tadi. Beliau berpandangan 5 langkah penting perlu diberi fokus untuk mengekalkan dan memperluaskan perniagaan Islam, iaitu pengukuhan ekosistem membabitkan pemain perniagaan dan peruncitan pelanggan, sokongan kewangan, pendapatan, wakaf serta memberikan lebih banyak penyelesaian kewangan.
Sementara itu, beliau berkata AHB mendapat sambutan luar biasa daripada golongan bukan beragama Islam bagi pemilikan hartanah dan pelaburan yang berlandaskan syariah. Muhammad Damsyal memaklumkan pihaknya akan melancarkan additional AHB 1 billion unit pada awal Oktober tahun ini. Kerajaan hari ini mengulangi pendirian akan terus bersifat terbuka dalam menerima sebarang kritikan daripada mana-mana pihak. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata sepanjang tempoh kerajaan perpaduan memerintah, tiada seorang wartawan ditangkap pihak berkuasa. Sepanjang Yang Amat Tambun mentadbir dan bersama kerajaan perpaduan ini, tidak ada seorang pun wartawan yang telah ditangkap oleh pihak berkuasa. Tidak ada satu surat khabar yang telah ditutup. Tidak ada apa-apa tindakan seperti itu, maka memang kita tak boleh nafikan. Sekarang ni lebih terbuka. Itu adalah komitmen pihak kerajaan, komitmen Yang Amat Tambun, maka kita akan kekal. Beliau berkata demikian mengulas pertanyaan Muhammad Syahir Cik Sulaiman, PN Bacok, di Parlimen siang tadi mengenai kenyataan 8 veteran media tempatan menyatakan kebimbangan apabila kebanyakan kandungan portal berita yang dilabelkan sebagai menyinggung dan hanya pendapat yang dianggap kritikal terhadap kerajaan disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC. Mereka dalam kenyataan bersama sebelum ini meluahkan kebimbangan itu apabila MCMC sejak akhir-akhir ini dilihat sering memanggil pengamal media untuk memberikan penjelasan mengenai kandungan yang dilaporkan menerusi portal berita dan laman dalam talian masing-masing. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab isu janji hari ini menang, esok harga minyak turun di Dewan Rakyat hari ini. Menurut beliau, semasa ungkapan itu dibuat pada tahun 2018, harga petrol di Malaysia RM2.21 seliter, manakala Arab Saudi RM2.19 seliter. Masa itu, berapa harga minyak Arab Saudi? 50 sen per liter. Ya. Masa itu. Baik. Sekarang saya jadi Perdana Menteri. Berapa harga petrol tahun 2018 yang kita bangkit? Di Malaysia RM2.21. Arab Saudi masa itu dah naik RM2.19. Tak apa. Sekarang 2023. Dengar baik-baik. Berapa harga minyak di Arab Saudi? RM2.84. Berapa harga minyak di Malaysia? RM2.05. Ya. Aku bangkit aja terkejut. Ini jadi kita ambil kira ini, ya, bahawa kenaikan atau penurunan minyak itu maknanya minyak kita masih rendah. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan usul kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 KSP RMK-12 di Parlimen siang tadi. Jelas Datuk Seri Anwar, tindakan pembangkang menggunakan isu terbabit terhadapnya adalah tidak tepat dan harus melihat semula harga minyak ketika ini. Selepas ini, Tommy, lembu tertinggi di dunia. Sekurang-kurangnya 24 orang dilaporkan terkorban dalam nahas bas penumpang di Peru. Bas tersebut dalam perjalanan dari Ayacucho ke Bandar Huancayo sebelum hilang kawalan dan terjatuh ke dalam gaung. Media tempatan melaporkan kemalangan itu berlaku pada jam 1.30 pagi waktu tempatan. Angka korban sebenar masih belum dapat dipastikan dan ada pihak mendakwa angka maut mencecah 34 orang. Bas tersebut terjatuh berhampiran kawasan sungai dengan serpihan dan barang peribadi turut tercampak di kawasan sekeliling. Polis dan pasukan penyelamat juga dilihat memeriksa kawasan sekeliling. Kemalangan kerap berlaku di lebuh raya Peru akibat pemanduan laju, keadaan jalan yang teruk, kekurangan papan tanda
dan kelemahan penguatkuasaan peraturan lalu lintas. Kemalangan di wilayah yang sama bulan lalu menyebabkan 13 orang maut dan 5 cedera parah. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menganggarkan 4,414 kematian jalan raya di Peru pada 2019 atau 13.6 bagi setiap 100,000 penduduk. Saintis mendedahkan tarikh tepat sebuah asteroid yang diramalkan terhempas ke bumi dan mempunyai kekuatan menyamai letupan 22 bom atom. Batu angkasa dinamakan Bennu itu melintasi bumi setiap 6 tahun. Namun saintis meramalkan bumi berada di garisan selari untuk berlanggar dengan asteroid itu pada 24 September 2182. Walaupun tarikh tersebut masih jauh, Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan NASA sudah bekerja keras untuk mengalihkan Bennu daripada laluannya dan ia kini berada di peringkat akhir misi tersebut. Sampel dari Bennu dijangka tiba di bumi minggu ini dan mendarat di kawasan gurun di Utah pada 24 September ini. Ia dilancarkan ke arah bumi daripada kapal angkasa OSIRIS-REx dalam sebuah kapsul bersaiz peti sejuk. Kapsul itu membawa kira-kira 250 gram bahan sampel batuan yang diambil dari permukaan Bennu pada 2020. Menurut NASA, jika terhempas ke bumi, ia akan mencipta kawah berukuran kira-kira 9.6 kilometer dan menyebabkan kemusnahan kira-kira 965 kilometer di semua arah. Seekor lembu baka brown Swiss di Massachusetts dinobatkan sebagai lembu tertinggi di dunia oleh rekod dunia Guinness. Lembu besar yang dipanggil Tommy berusia 13 tahun itu tinggal di bandar Cheshire dekat Berkshire County sejak berusia sehari selepas diselamatkan daripada lelongan di sebuah ladang tenusu. Pemilik Brown Swiss, pasangan anak beranak Fred dan Lori Bollowender, tidak menyangka Tommy terus membesar sehingga mencapai ketinggian 1.87 meter kini. Tommy dilaporkan memakan 13 kg bijirin kering, lebih 34 kg jerami dan 150 liter air setiap hari. Malah, haiwan itu juga menggemari apple, tetapi snack paling disukainya adalah roti kayu manis. Tommy diletakkan di kandang khas yang luas kerana saiznya yang berbeza dengan lembu lain. Sebelum ini, baka Holstein Friesian dari Australia bernama Nickers memegang gelaran itu pada ketinggian 1.93 meter dengan berat 1.4 tan. Namun, dilaporkan mati pada tahun 2020. Seorang lelaki di kawasan Peranginan Gold Coast yang merakam dirinya meluncur di laut bersama ular peliharaan didenda oleh pihak berkuasa hidupan liar Australia. Hygor Fuza dan ular sawa kapetnya Shiva menjadi selebriti tempatan awal bulan ini selepas video memaparkan dia dan reptila itu meluncur bersama menjadi tular. Namun kemasyhuran tersebut tidak kekal lama. Berikutan, Hygor mendapat perhatian pegawai-pegawai perlindungan hidupan liar. Pihak berkuasa hidupan liar berkata lelaki tersebut membahayakan Shiva dan melanggar permit memelihara ular itu dengan membawanya keluar di khalayak ramai. Jabatan Alam Sekitar dan Sains Queensland berkata pihaknya mula menyiasat peluncur itu selepas Fuza muncul dalam media tempatan. Dia didenda RM7,011. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Ardi Harman dan Jurubahasa Isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.